Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Faris Daniel dalam cerita di sebalik berita. Baik, petang-petang ni kita ingin bercakap tentang faktor perubahan cuaca. Yang mana kalau kita tahu perubahan iklim ini sebenarnya bukan saja dapat memberi impak kepada sistem semula jadi, malah kehidupan kita manusia seperti pengeluaran makanan dan juga rantaian pasaran komoditi dengan implikasinya terhadap ketersediaan makanan serta keupayaan untuk diakses oleh masyarakat. Dan sebelum ini juga Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa-Bangsa Bersatu ada melaporkan lebih 40% daripada keanjalan bekalan makanan adalah disebabkan oleh pengeluaran makanan dari kawasan yang disediakan dengan sistem pengairan dan juga saliran. Dan kalau kita lihat kelemahan dalam pengurusan bencana terutamanya daripada aspek pengumpulan data awalan serta edaran maklumat bencana terhadap para penternak juga boleh mengakibatkan kerugian yang besar. Jadi untuk jam ini kita ingin mendapatkan kisah berkenaan dengan faktor perubahan cuaca ini daripada petani di Johor sendiri yang ketika ini ada bersama dengan rakan setugas saya iaitu Firdaus Azil yang kini berada di Felda Lock Heng Barat. Terutama sekali Firdaus, mungkin boleh ceritakan serba sedikit siapa tetamu kita untuk petang ini dan juga bagaimana agaknya kesan perubahan cuaca ini benar-benar menjejaskan sektor tanaman ataupun sektor yang dilakukan oleh petani kita itu sendiri, Firdaus. Okey, baik. Terima kasih Faris dari Bukit Jalil. Saya berada di Felda Lock Heng Barat. Di mana tapi sebelum saya nak bercerita lebih lanjut, pertamanya mungkin saya boleh berkongsikan sedikit statistik di mana antara 26 Disember hingga 1 Januari pada tahun ini ketika mana kita ketahui beberapa negeri termasuk Johor sendiri, beberapa bahagian di Johor telah dilanda banjir yang agak mengejutkan di mana data yang dikeluarkan oleh Jabatan Peparitan dan Saliran Johor menunjukkan bahawa Johor baru saja ketika tarikh yang saya sebutkan tadi antara 26 Disember hingga 1 Januari menunjukkan Johor baru telah mengalami jumlah hujan sebanyak 1448 mm dan ini dan untuk perbandingan antara 1 Januari hingga 27 Januari yang lepas Johor Bahru telah merekodkan sebanyak 515.3 mm, satu penurunan yang cukup mendadak. Dan bercakap mengenai suhu pula, kalau kita ikutkan secara puratanya maksimum suhu di kawasan ini ialah antara 30 bagi tarikh antara 26 Disember hingga 1 Januari tarikh ataupun suhu ialah setinggi 30.6. Bagaimanapun ia meningkat kepada 31.8 darjah Celsius antara 1 Januari dan 27 Januari dan sepatutnya kebiasaannya antara November hingga Mac merupakan yang sering sinonim dengan musim monsun ataupun musim hujan. Namun kita faham bahawa ketika ini disebabkan perubahan cuaca yang agak mendadak, maka ia memberi kesan yang cukup kerana difahamkan di kawasan ini saja sudah 3 minggu tiada hujan langsung. Jadi saya turun ke Felda Lock Heng Barat ini, saya pergi ke kedai Faiz Agro di mana saya bertemu dengan pemilik kedai ini iaitu Encik Faiz Abdul Rahman. Assalamualaikum Encik Faiz, terima kasih banyak. Oh tak salah. Okey, beliau merupakan pembekal hasil pertanian dan juga malah petani sendiri. Betul. Pertamanya Encik Faiz, kita tahu difahamkan sudah hampir 3 minggu tiada hujan di sini. Bagaimanakah ia memberi impact kerana kita fahamkan Encik Faiz selain pada muka kedai ini yang mengusahakan hasil tanaman, ada 40 ekar mengusahakan ladang ubi dan sebagainya. Boleh tak ceritakan sikit? Okey, memandangkan keadaan cuaca sekarang ni yang terlalu panas, dah 3 minggu tak ada hujan. Jadi saya punya kebun, ladang memang terlalu keras, tanah terlalu keras, nak buat harvest ubi memang agak susah sekali. Jadi banyak order yang terpaksa kita cancel ataupun kita minimiskan kita punya order untuk memenuhi permintaan. Jadi kesan dia memang agak ketara lah dekat sini sebab sudah 3 minggu tak ada hujan. Okey, jadi ubi itu adalah satu tanaman yang agak kental, boleh tahan cuaca panas. Tetapi faktor lain, tanah keras itu menyebabkan terpaksa ada kesan. Maksudnya ketika nak cabut tu ada patah-patah dan sebagainya. Apakah kesan? Sebab kita difahamkan Cik Faiz terpaksa barang-barang pun rosak dan sebagainya. Okey, kita cabut ubi ada menggunakan satu alat. Jadi alat tu memang boleh kita nak tunjuk? Boleh, tak ada masalah. Kita ikut. Okey, ini apa namanya Cik Faiz? Ini alat jack ubi. Ini adalah jack ubi. Jack ubi. Jadi kat sini kita memang sebelum ni tak ada masalah tentang jack ubi ni. Jadi memandangkan sejak tak ada hujan ni, jadi semua alat kita semua rosak. Jadi terpaksa kita upgrade semula, kasih lagi kuat, lagi besar lagi lah untuk atasi masalah ni. Okey.
Sebelum kita bercerita lanjut tentang ubi ini, bagaimana pula tentang sayuran-sayuran lain yang memberi kesan kepada perniagaan ataupun aktiviti Encik Faiz? Okey, untuk aktiviti bila berlakunya ketiadaan hujan ni, boleh kata nak kemarau ni, jadi kita punya costing terpaksa kita lebihkan. Kalau macam sebelum ni kebun kita siram dalam 1 jam sudah memadai, jadi sekarang ni kita terpaksa upgrade sampai 2-3 jam. Sebabnya kalau kekurangan air, kita siram ikut macam sebelum ni tak boleh. Sebabnya terlalu panas, jadi air yang kita siram tu cepat kering. Jadi pokok akan cepat stuck terlalu panas. Okey, jadi ini semua memberi kesan kepada satu kos operasi nak make sure tanaman itu survive dan sebagainya. Jadi ini memberi kesan, mungkin bolehkan cerita secara kasarnya lah tentang kesan terhadap perniagaan, terhadap income bulanan dan sebagainya. Okey, untuk kesan dari segi pendapatan saya dalam masa 3 minggu ni dah nampak ada penurunan hampir ke 20%. 20% penurunan lah, sebabnya dari segi kos kita ada meningkat, jadi kita terpaksa larikan kepada kos dan juga hasil yang sepatutnya kita dapat tuai pada yang sepatutnya kita dapat terpaksa telurkan. Jadi pengurangan pendapatan tu ada hampir 20%. Okay. Selain daripada Encik Faiz sendiri sebagai pemilik di sini, kita juga tahu, kita nak, kalau boleh nak memahami sedikit tentang kos operasi tu. Apakah yang dilibatkan dalam kos operasi selain daripada kedai, bil elektrik ataupun mungkin gaji sedikit untuk Encik Faiz, berapa banyak pekerja dan apakah kos bulanan untuk menjaga, kalau ubi saja dah 40 ekar, yang termasuk tanaman-tanaman lain semua itu berapa, agaknya macam mana? Okey, untuk kos operasi sekarang ni kita terpaksa naikkan hampir dalam 50,000 sebulan. Okey, jadi ada pertambahan lah daripada sebelum ni. Biasa sebelum ni dalam 30,000 lah. Jadi kita terpaksa naikkan sebab ada pertambahan dari segi pam air, terpaksa kita lebih ekstrakan air siraman. Jadi dari segi alat-alat yang mana yang rosak tu terpaksa kita ganti baru je kan. Jadi tanaman yang rosak yang terpaksa kita stop, kita terpaksa kita tanam semula atau tanam tanaman lain. Jadi kat situ termasuk dalam kos yang terpaksa kita terimalah. Okey, antara tanaman yang mudah terjejas akibat perubahan cuaca ini dan apakah tanaman lain yang terpaksa digantikan, yang boleh digantikan untuk memastikan bahawa perniagaan ini tetap berterusan? Okey, macam tanaman sayur untuk kawasan saya dekat sini, mana kawasan-kawasan tanaman sayur seperti kacang panjang, bendir, jagung, jadi kita terpaksa kurangkan dia punya production tanaman. Jadi kebanyakan sekarang ni kita ganti dengan tanaman yang lebih kuat sikit macam labu dan juga ubi kayu. Okey. Kita nak cakap tentang cuaca panas yang memberi kesan ini. Mungkinkah ada solusi daripada pandangan Encik Faiz ini, ada penyelesaian ini, ataupun bagaimanakah yang perlu dilakukan oleh Encik Faiz sendiri ataupun petani-petani di luar sana untuk menghadapi cuaca yang agak ekstrim ini? Okay. Kalau dari segi petani macam saya boleh cakap pada mengikut pengalaman. Jadi kalau macam dia bergantung pada kawasan. Jadi kalau kawasan tu tak terjejas teruk, dia boleh teruskan aktiviti penanaman macam biasa. Tapi sekiranya terjejas, ambil inisiatif sama ada cuti ataupun tukar tanaman. Jangan teruskan dengan kebiasaan tu. Nak tak nak cuaca kita tak boleh kawal, tapi kita boleh kawal dari segi penanaman. Sama ada kita stop atau tukar. Macam saya, petani sepenuh masa, tanam tetap tanam. Jadi kalau tak tanam yang kebiasaan tu, kita akan ubah jadi tanaman lain yang lebih kuat untuk bertahan sehingga cuaca kembali normal semula. Okey. Kita difaham juga Encik Faiz ni selain pada petani malah menguruskan hasil-hasil tanaman seperti kontan, tanaman kontan sebagainya, kita nak bagi peluang. Encik Faiz saya dapat lihat banyak produk-produk sini. Malah saya difahamkan Encik Faiz juga mengambil inisiatif untuk menerokai peluang perniagaan dalam online menggunakan Shopee dan sebagainya. Kita nak bagi Encik Faiz tunjukkan. Kita bagi peluang untuk Encik Faiz hari ini. Silakan. Okey. Berjalan ni. Okey sekarang kita tanam, saya ada kedai Shopee nama Faiz Agrobis. Jadi dekat sini, dekat kedai Shopee saya jual semua baja-baja. Baja, tanah hitam organik, benih-benih. Okey, benih. Okey. Kita bergerak tadi sebab saya ada macam-macam lagi dekat sini. Saya pun tadi datang pun macam
sangat kagumlah dengan produk-produk dihasilkan. Okey, ini apa benda pula Encik Faiz? Okey, ini adalah semua kita punya produk utama kita lah dekat sini. Jadi kita ambil inisiatif semua jenis baja. Pengalaman kita dalam pertanian dah 12 tahun. Jadi kalau ada mana yang baja terbaik, inilah yang kita syorkan. Boleh tanya dulu apa yang baja nak, yang diperlukan untuk pokok. Bukan semua baja boleh pakai, tidak. Tapi ada baja-baja yang perlu kita pakai, berlainan semuanya. Jadi dekat sini semua kita ada baja, macam-macam baja, jenis semua. Jadi itu je lah. Okey. Encik Faiz, terima kasih banyak. Ini adalah Encik Faiz Abdul Rahman yang merupakan pemilik dan pengasas Faiz Agro ini. Tetapi laporan ini tidak akan terhenti di sini. Kita dah memahami bahawa kesan secara langsung perubahan cuaca ini yang kita dapat lihat mendadak seperti mana yang saya kongsikan melalui statistik tadi kepada peniaga ataupun petani seperti Encik Faiz, tetapi juga kita juga ada berjumpa dengan beberapa lagi peladang lain, peternak, dan bagaimanakah kesan ini dapat memberikan kesan kepada aktiviti harian ataupun perniagaan mereka, tetapi apakah solusi yang sesuai, itu kita akan cuba untuk dapatkan. Mungkin pakar-pakar kaji cuaca, mungkin pakar-pakar tentang perubahan iklim, kerana kita tahu perubahan iklim ini bukanlah suatu perkara yang orang kata hanya mistik ataupun hanya rekaan semata-mata, tetapi ia sangat berlaku dengan pantas, dan inilah kesan-kesan yang boleh kita kongsikan. Dan kita sudah mengenal pasti masalah, apakah penyelesaiannya akan saya cuba dapatkan mungkin untuk laporan Esok Awani seterusnya, Faris. Itu dia serba sedikit cerita. Walaupun daripada sebuah cerita itu dia boleh jadi kepada laporan khas yang mungkin akan diusulkan selepas ini oleh Firdaus Azil sendiri, yang mungkin kita boleh dapat mencari penyelesaian. Walaupun kita lihat petani-petani kita ini sudah maju. Mereka sudah ada alternatif apa yang perlu dilakukan dalam masa mungkin sekiranya perubahan cuaca ini berterusan dalam masa beberapa bulan lagi, nampaknya mereka sudah bersedia dengan adanya meletakkan di sektor pendigitalan mereka punya bisnes-bisnes. Itu adalah satu langkah yang mungkin kita boleh banggakan dengan petani-petani kita. Terima kasih Firdaus dan juga Encik Muhammad Faiz yang berkongsikan serba sedikit. Saya kira itu saja untuk cerita segmen pertama. Kita terus berehat seketika kembali selepas ini.